Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pagi 10 Ramadan, kita masih lagi kurniakan maknanya kesempatan untuk kita meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan yang berbaki 2/3 lagi. Yang dah berlalu 1/3 daripada bulan Ramadan, baki 2/3 lagi. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu-waktu dan masa-masa keemasan dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal soleh dan meningkatkan iman dan juga takwa kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bincangkan surah Al-Fath. Ini bermula daripada ayat yang ke-10. Cuma sebelum itu ingin saya sebutkan sedikit pengulangan berkaitan dengan surah Al-Fath ini secara umum lebih dahulu, ringkasnya sahaja. Jadi surah Al-Fath ini kalau kita tengok, ia bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiganya itu membicarakan tentang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Jadi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW ini merangkumi 4 perkara, iaitulah keampunan, yaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dan yang kedua adalah wa yutimma ni'matahu. Ini disempurnakan nikmatnya. Dan wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidayah ke jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa yansurakallahu nasran aziza. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala akan membantu baginda dan juga dakwah baginda. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 4 dan juga ayat 5, bahkan termasuk ayat yang ke-6 dan 7. Ini berkaitan dengan pemberian kepada orang beriman. Ada 4 perkara, iaitulah yang pertama sakinah, diberikan rasa ketenangan, jiwa yang tenang. Daripada jiwa yang tenang itu menyebabkan kepada peningkatan iman. Jadi kita sebutkan ketenangan jiwa ini datang melalui banyaknya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwa-jiwa kita menjadi tenang. Li zikrillah ini juga adalah boleh kita kaitkan ataupun nisbahkan kepada Al-Quran. Maknanya Ramadan yang kita lalui sekarang ini sebagai bulan Al-Quran, adalah bulan yang mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran untuk menjemput sakinah. Kerana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah kepada seseorang, maka apa yang akan berlaku pada dirinya? Peningkatan iman. Dan dijanjikan maknanya syurga dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sebutkan juga berkaitan dengan 4 azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada orang munafik dan juga musyrikin. Yang pertama adalah wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Ini
dengan ketenangan yang diberikan kepada umat Islam, sebenarnya dia menjadi azab kepada orang munafik dan juga musyrik. Kerana orang munafik dan juga musyrik ini menginginkan supaya umat Islam ni react dengan cara yang tak sepatutnya. Jadi kalau react dengan ketenangan, maka itu adalah azab bagi mereka. Ini mereka lebih suka kalau kita tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW apabila react terhadap sesuatu peristiwa, walaupun peristiwa itu adalah peristiwa yang menyebabkan kepada kemarahan. Baik. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ghadiballahu alaihim. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka, wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dan menyediakan azab neraka bagi mereka. Jadi 4 pemberian kepada Nabi, 4 pemberian kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga 4 azab kepada orang munafikin dan juga musyrikin. Baik. Jadi itu apa yang telah kita pelajari sebelum ini, dan kita nak sebutkan kemudiannya daripada ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam ayat yang ke-8 ini disebutkan 4 tanggungjawab Nabi SAW, dan ayat yang ke-9 menyebutkan tentang 4 peranan orang mukmin. Jadi mula pemberian kepada Nabi, kemudian pemberian kepada orang beriman, dan azab kepada munafik dan musyrik. Maka dalam pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Pemberian yang diberikan oleh orang beriman, ada peranan, ada tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Maka disebutkan 4 tanggungjawab Nabi SAW, iaitulah inna arsalnaka, kami mengutuskan engkau sebagai rasul. Ini bermakna Nabi SAW adalah rasul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasul utusan ini rasul utusan ini berperanan sebagai apa? Berperanan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, syahidan. Yang ini menjadi saksi, kita sebutkan sebelum ini, menjadi saksi adalah menjadi saksi ke atas kesempurnaan tugas rasul utusan, ya. Saksi ke atas maknanya sempurnanya tugas rasul utusan, iaitulah menyempurnakan pun Islam itu dapat dilaksanakan di atas muka bumi. Yang terakhirnya itu adalah haji di Baitullah. Saksi juga membawa makna setelah mana Nabi menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, pada orang beriman, maka Nabi menjadi saksi ke atas apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman, sama ada mereka mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW ataupun sebaliknya. Ini sebab itu kalau kita tengok dalam hadis ada menyebutkan umat Nabi SAW ini mereka akan datang pada hari akhirat dengan cahaya. Jadi Nabi akan menjadi saksi bahawa kita adalah umat Nabi SAW. Cahaya yang mana antaranya cahaya daripada cahaya daripada amal soleh yang dilakukan sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan. Jadi sesiapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan, maka di antara orang yang terhalang daripada mendapat cahaya dan meminum air daripada telaga Nabi SAW. Jadi itu makna saksi. Kemudian wa mubasyiran, menjadi ataupun membawa berita gembira. Yakni berita gembira akan kemenangan Islam. Berita gembira akan kenikmatan dan juga ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebutkan mubasyiran ini datang dengan kata pembuat. Ini menunjukkan Nabi SAW sentiasa
perintahkan untuk menyampaikan berita gembira, kan, yakni menyampaikan rasa keinginan, memotivasikan keinginan untuk melaksanakan amal soleh dalam masa yang sama. Jika diperlukan bagi mereka yang menolak ataupun mereka yang ragu-ragu ataupun mereka yang keliru, maka jika diperlukan pada waktu-waktu yang tertentu, maka Nabi perlu menjadi seorang naziran. Yang ini disebutkan dengan kata sifat. Kalau kita sebut kata pembuat, datang dengan munzir. Tapi disebutkan dengan naziran, menunjukkan kepada ada waktu yang tertentu perlu diperingatkan, kerana itu adalah sifat insan yang mana terlupa. Kan? Bismillah. Uh, Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering juga mendatangkan ayat-ayat yang memperbaharui peringatan. Contoh, hal ataka hadis Musa, hal ataka hadisul ghashiyah, hal ataka hadisul junud, kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uh, datang untuk ayat-ayat Quran yang mana mengajak untuk melihat afala yang zurun, kan. Kemudian untuk berfikir afala ta'qilun, kan? Kerana daripada aktiviti merenung, melihat, memikirkan dan diperbaharui peringatan tersebut, maka ia menyebabkan kita lebih beringat. Kita lebih, maknanya, berada dalam keadaan yang sentiasa mengingati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga berkaitan dengan 4 peranan orang beriman. Jadi 4 peranan ini mengikuti 4 tanggungjawab ataupun peranan Nabi SAW tadi. Iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Nabi SAW adalah Rasul, inna arsalnaka, ini kami mengutuskan engkau sebagai seorang Rasul, maka peranan orang beriman terhadap Rasul adalah mengukuhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inna arsalna, sesungguhnya kami, ini mengukuhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Allah utuskan. Arsalnaka, ini ka itu merujuk kepada Rasul. Maka orang beriman diperintahkan untuk mengukuhkan keimanannya kepada Allah dan juga Rasul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa tu'azziru, kamu perlu, maknanya, menghormati dan bantu baginda. Ini kita sebut tu'azziru ni seperti mana seorang yang mungkin kita kenali, kita hormati, mungkin dia datang ke tempat kita, pejabat kita, dia bawa beg contohnya. Jadi sebab kita mengenali dia, kita menghormati dia, maka kita pun nak bantu untuk bawakan beg dia masuk ke dalam pejabat kita. Macam dulu apa ni, anak murid ke dengan guru dia, kan. Jadi hormat dan bantu, itu makna tu'azziru. Jadi hormat dan bantu di sini, hormat dan bantunya tersebut, hormat dan bantunya di sini, ada ulama yang maknanya mentafsirkan hu ataupun dhamir, kata ganti diri hu itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hormati keputusan Allah dan bantulah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa hu, dhamir, yang kata ganti diri di sini merujuk kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita sebut merujuk kepada Nabi SAW pun,
hormat dan bantu baginda di dalam dakwah, yakni bantu agama Allah, maka dia bukanlah uh, makna yang bertentangan, kan? Tapi dia adalah makna yang merangkumi, maknanya yang boleh melengkapi. Ini dua-dua makna kita boleh memahaminya. Boleh difahami dengan dua makna. Hormat dan bantu, hormat keputusan Allah dan bantu agamanya, ataupun hormat dan bantu baginda dalam dakwah, ini termasuk dalam membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ianya berutusan. Kenapa perlu hormat dan bantu? Kerana Nabi SAW akan menjadi syahidan. Nabi SAW akan menjadi saksi ke atas apa yang dilakukan. Adakah kamu menghormati baginda? Adakah kamu bantu, maknanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah sebagai seorang yang beriman? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa tuwaqqiru, iaitu kamu merasakan ketinggian kedudukan baginda. Jadi merasakan ketinggian kedudukan Nabi SAW adalah sama, maknanya kita merasa makna ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud iaitu merasa ketinggian kedudukan Nabi SAW membawa kita merasai, lebih tepat kita katakan membawa kita merasai ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala memilih seorang rasul yang perfect untuk tugas dan tanggungjawab sebagai rasul yang terakhir. Ini kalau kita sebutkan orang dulu mereka akan menghantar utusan, utusan kepada satu negara ataupun satu nation, mereka akan hantar utusan. Jadi utusan itu ibarat wakil kepada raja tersebut ataupun ketua di tempatnya. Jadi kalau utusan itu tidak diberikan layanan yang baik, bahkan dalam cerita Hudaibiyah ni, siapa yang menjadi utusan Nabi SAW? Sayyidina Uthman. Ibarat dia adalah wakil daripada Nabi SAW. Jadi apabila tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman dibunuh, maka ia ibarat maknanya mencalarkan keputusan Nabi SAW yang menghantar Sayyidina Uthman. Ini menganggap bahawa ini adalah satu bentuk isytihar perang kepada ketuanya. Jadi walillahil matsalil a'la. Ini apabila kita merasa ketinggian kedudukan Nabi SAW. Jadi kita seakan-akan maknanya merasakan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memilih baginda sebagai rasul kita dan rasul umat akhir zaman. Jadi sama macam tu'azziruh tadi, walaupun kita kata wa tuwaqqiruh, yakni kedudukan baginda, yakni dalam masa yang sama kita menisbahkan pada kesempurnaan Allah Subhanahu. Baik. Jadi bila kamu merasai ketinggian kedudukan baginda, sudah tentu akan lahir rasa kasih sayang, rasa hormat, rasa respect kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mendatangkan berita gembira kepada kamu, wa mubasyiran. Ini terkait dengan mubasyir. Dan akhir sekali, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan juga malam. Ini menunjukkan dawam. Bukratan wa asila ini menunjukkan dawam, maknanya menunjukkan kepada sentiasa. Baik, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia menjadi nazir? Sebab saya sebutkan setiap nombor ni dia terkait dengan tanggungjawab Nabi SAW sebelumnya. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan berita gembira, walaupun kamu tak tahu berita gembira itu sebenarnya apa, kamu kena respect respect Nabi SAW terlebih dahulu, kerana dia akan bawa berita gembira itu kepada kamu. Sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa Hudaibiyah, apabila Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk melakukan tahallul ihsar, maknanya keluarkan diri daripada larangan ihram. Para sahabat diam, tak melakukan apa-apa. Sedangkan kemudiannya Nabi SAW lah yang akan membawa berita gembira dengan turunnya surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu terkait dengan waqtiruh,
berkait dengan uh, uh, basyar. Baik. Dan tusabbihu terkait dengan naziran, iaitulah kamu hendaklah maknanya membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan. Bila Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, bukankah kita ini kan, agama yang benar, kan, bukankah engkau adalah seorang rasul, kan, apa jawab Nabi SAW? Kan, ya, aku adalah seorang rasul dan aku tidak akan melanggar perintah Tuhanku, kan. Jadi apa yang berlaku kepada para sahabat ketika mana peristiwa Hudaibiyah itu, kan, adalah satu perkara yang mana untuk membersihkan diri para sahabat radhiyallahu anhum daripada meletakkan sebarang bentuk kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga kalau kamu meletakkan kekurangan, sangkaan yang buruk. Kerana kita sebut sebelum ni, siapa yang bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala? Al-munafiqin dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat. Disebutkan apa? Zannina billahi zannas sau. Mereka ini menyangka dengan sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah akan tinggalkan para sahabat. Jadi orang Islam pun ada perasaan sedemikian. Dari sudut, adakah maknanya kita ini berada dalam keadaan hina? Adakah kita ditinggalkan dalam peristiwa ini? Maka tasbih puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jaga-jaga kalau kamu tidak kan izar, kalau tidak mentasbih, tidak memuji, menyempurnakan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan, ada kemungkinan adanya sifat nifaq di dalam diri. Ya. Jadi dia tally di antara peranan Nabi SAW dan juga peranan orang mukmin yang perlu dilaksanakan ataupun dilakukan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-10. Allah kata, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha yankusu ala nafsihi. Waman awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azim. Sesungguhnya orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka hanya saja memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala mention mereka yang memberikan taat setia kepada Nabi SAW, sebenarnya mereka memberi taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebutkan tadi, bila kita kata tu'azziruh wa tuwaqqiruh, ya ini kalau kita sebutkan ianya menghormati Nabi SAW, bantu dalam dakwah Nabi. Kalau kita sebutkan tuwaqqiruh, maknanya merasa ketinggian Nabi SAW, maka ia juga menunjukkan rasa maknanya ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menghormati dari sudut keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memutuskan maknanya kepada Nabi SAW apa yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah itu, dan hormat keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dan bantu Nabi SAW dalam urusan agama dakwahnya. Maka dia menunjukkan para sahabat telah berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri maknanya mention hal tersebut, yang mana mereka ini bukanlah janji taat setia kepada Nabi SAW semata-mata, tapi ianya menunjukkan janji taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ati'u Allah wa ati'ur Rasul, ni ketaatan pada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak, dengan maksud ini perlu taat pada Allah dan juga perlu taat kepada Rasul daripada apa yang diperintahkan oleh keduanya. Berbanding wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu, ini ketaatan juga diberikan, tapi selama pemimpin taat kepada Allah dan juga Rasul. Jadi ketaatan kepada Allah membawa ketaatan kepada Rasul, membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita sebut dalam surah Ali Imran mengatakan kecintaan kepada Nabi SAW membawa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Maka ikut aku, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu. Ya. Sebutkan begitu erat maknanya hubungan di antara keimanan dengan Allah, dengan Nabi SAW, dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat, kalau kita sebutkan contoh dalam ayat Ramadan, kan, ayat Ramadan ayat 186 berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan perantara antara umat Islam, jika mana dia nak berdoa, ataupun sesiapa sahaja manusia yang dia nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, fa inni qarib. Allah tak kata Nabi, kul, katakanlah aku dekat. Walaupun tidak ada maknanya perantaraan antara sesiapa pun untuk dia memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah memulakan ayat ini dengan apa? Wa idza sa'alaka, jika mereka bertanya kepadamu, tunjukkan cara doa yang terbaik untuk mendapatkan istijabah, untuk mendapatkan uh, mustajab doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan tanya Nabi. Makna tanya Nabi ini adalah kita membaca cara Nabi berdoa. Nabi berdoa maknanya mengangkat tangan. Nabi berdoa mulakan dengan mukaddimah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa yang paling baik. Di samping doa-doa yang kita minta sendiri, kan? Jadi maknanya dalam hal doa pun, makna sa'alaka, tanya kepada Nabi dengan maksud, dengan ikut cara apa yang Nabi SAW tunjukkan dalam berdoa, kamu akan dapati bahawa aku ini dekat dengan kamu untuk mustajabkan doa. Jadi nak sebutkan hubungan erat itu, apabila seseorang menyatakan keimanan kepada kepada Nabi SAW, sebenarnya dia menyatakan berbai'ah kepada Nabi SAW, maka dia berbai'ah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji taat setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan, maknanya balasan pada dirinya. Waman awfa, kan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala fasayutihi ajran azima. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan padanya pahala yang besar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengalih peristiwa kepada mengingatkan Nabi SAW kepada peristiwa yang memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dalam ayat 9 kita sebutkan tadi, bila Allah kata beriman kepada Allah dan Rasul, yakin Allah dan Rasul ini memberikan keputusan yang terbaik. Kemudian tu'azziru, hormat dan juga bantu, tuwaqiru, rasa ketinggiannya, tusabbihu. Ini peristiwa ini adalah peristiwa suruhan ataupun suruhan untuk berperanan tanggungjawab orang mukmin ini adalah berdasarkan peristiwa apa yang saya sebutkan tadi. Peristiwa yang mana mereka tidak melaksanakan terus dari sudut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, kan? Ini selepas daripada peristiwa Abu Jandal, kan, dan sebagainya yang kita sebutkan di awal dulu. Maka mereka itu adalah keadaan yang memberikan kesedihan kepada Nabi SAW, hingga kan Nabi SAW pergi maknanya ke kemah baginda berjumpa dengan Salamah, kan, mengadu kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah kata, tak apa, Rasulullah maknanya buat saja. Jadi bila Rasulullah buat saja, barulah para sahabat ikut serta melaksanakan seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Jadi peristiwa ini menyebabkan kesedihan pada Nabi SAW. Maka Allah datangkan ayat 10, peristiwa yang kegembiraan. Ingat balik. Walaupun ada benda yang sedih, tapi jangan risau bahawa mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf. Manusia sebagai seorang manusia ada kesilapan, ada kekurangan. Tapi mereka ini adalah sebaik-baik manusia yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mereka telah pun berbai'ah. Baik. Jadi kalau kita tengok peristiwa bai'ah tadi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa bai'ah ini adalah peristiwa tentang berita kematian Saidina Osman. Kan? Maknanya peristiwa itu dah berlaku. Sebab surah ini kita sebutkan bahawa ia diturunkan on the way Nabi SAW nak balik daripada Hudaibiyah ke Madinah. Ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan Nabi SAW nak balik ke Madinah diturunkan surah Al-Fat ni. Kan? Dan bai'ah itu telah pun berlaku sebelumnya. Dan Nabi SAW sangat-sangat gembira dengan bai'ah para sahabat ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan, menyebut satu perkara, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah uh, orang ataupun penduduk bumi yang paling baik. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah lahir daripada kalangan manusia. Kan? Kerana apa? Kerana mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka melaksanakan, yakni keimanan pada Allah, tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu. Dengan makna amar ma'ruf itu empat perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita tengok 1,400 orang yang pergi bersama dengan Rasulullah SAW itu, mereka semua berbai'ah kepada Nabi SAW kecuali seorang lelaki yang bernama Al-Jid bin Qais Al-Sulami. Namun Ibn Ashur mengatakan bahawa Al-Jid bin Qais ni dia bukan orang munafik. Cuma dia ni orang yang lemah keazaman, ini penakut. Dia takut. Dia pun waktu berlakunya bai'ah ni pun dia bersembunyi di bawah perut unta. Kan? Sebab dia takut sembunyi. Jadi orang yang penakut lah. Wallahualam, Allah lebih mengetahui maknanya dari sudut sifat ataupun niat dia lah. Tapi ada yang mengatakan bahawa dia salah seorang munafik. Ada yang kata sebagaimana Ibn Ashur mengatakan bahawa dia bukan orang munafik tetapi kerana lemahnya keazamannya. Orang yang penakut lah. Baik. Jadi tadi saya sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut yubayyi'unaka, mereka yang berbai'ah kepadamu, tetapi disebutkan dalam bentuk present tense. Ya. Sedangkan kita sebutkan bai'ah yang berlaku pada Nabi SAW, bai'atul ridwan di bawah pokok itu, adalah peristiwa yang telah pun berlaku. Sebab bai'ah ini menunjukkan kepada peristiwa bai'ah Saidina Osman, berita kematian Saidina Osman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat ini dalam bentuk present tense. Dan ini lebih memberikan kegembiraan kepada Nabi. Kita sebutkan ayat ini adalah berita gembira kepada Nabi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan berita gembira kepada Nabi, iaitulah mereka berbai'ah. Tapi dalam masa yang sama, ia menjadi lebih menggembirakan kerana bukan sekadar bai'ah yang telah mereka bai'ah kepada Nabi di Hudaibiyah tu, tetapi mereka berbai'ah tu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf dari sudut kesetiaan para sahabat itu yang diisyaratkan melalui bai'ah itu, yang mana mereka akan sempurnakan 4 peranan mereka yang kita sebutkan tadi sebelum ni pada ayat 9. Maknanya mereka bukan hanya bai'ah, maknanya janji taat setia untuk bersama Nabi SAW ketika mana mendapat berita tentang kematian Osman sahaja. Tapi mereka akan berterusan, maknanya berpegang pada bai'ah, iaitu mereka berterusan akan beriman kepada Allah dan Rasul, mereka berterusan akan menghormati baginda. Dan kita tengok tak ada lagi peristiwa sebagaimana peristiwa di Hudaibiyah yang berlaku selepas itu. Kemudian mereka akan maknanya menetapkan maknanya kedudukan Nabi SAW sebagai kedudukan yang tinggi, hormati keputusan baginda, dan mereka akan sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan menangan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi mereka diperintahkan untuk tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun bai'ah itu telah pun berlaku, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan present tense, menunjukkan bahawa ianya akan berterusan berlaku, yakni dalam diri para sahabat
iaitu janji taat setia mereka terhadap Nabi SAW. Bukan dalam satu isu sahaja, tapi dalam dakwah Nabi SAW yang berterusan hinggalah kewafatan Nabi SAW, yang mereka akan setia kepada Nabi. Bahkan sampai kewafatan mereka sendiri, mereka setia ke atas ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Di 1,400 orang ni adalah 1,400 orang yang sebagaimana yang Nabi SAW sebut, yang terbaik, antum khairu ahli al-ard. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemudiannya, yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi. Tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan. Jadi apa maknanya, takwilannya? uh, Imam Ar-Razi mendatangkan 3 takwilan. Yang pertama, yang dimaksudkan tangan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, disebabkan bai'ah yang mereka lakukan kepada Nabi SAW, janji taat setia, maka Allah berikan rasa kenikmatan yang lebih tinggi daripada nilai ihsan mereka terhadap Allah. Mereka ini meletakkan, maknanya diri mereka ihsan ini dengan maknanya mereka meletakkan diri mereka dalam agama ini, membantu Nabi SAW ikut serta dalam ekspedisi ke Hudaibiyah. Kerana nanti Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan mereka yang tertinggal, mereka yang tak pergi bersama Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah. Sebab 1,400 orang tu bukan semua orang Madinah. Ada lebih ramai lagi orang Madinah. Dalam perang Ahzab kita sebut ada lebih kurang dalam mungkin 3-4 ribu orang. Jadi yang tak pergi bukan yang pergi bersama Nabi SAW tu bukan semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat atas bai'ah yang mereka lakukan. Itulah nikmat di sini menunjukkan kepada iman. Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang yamunnu, yang memberikan nikmatnya, mengkurniakan kurniaannya ke atas kamu, iaitulah memberi hidayah kepada kamu ke arah keimanan. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih. Kesetiaan mereka pada Nabi SAW itu tinggi nilainya. Tapi on top of that, iaitulah iman mereka itu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang tinggi. Baik, yadullah di sini menunjukkan kepada bantuan Allah lebih kuat berbanding bantuan mereka terhadap agama. Dengan maksud mereka membantu janji taat setia kepada Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membantu mereka dengan lebih kuat, dengan makna bantuan yang datang kemudiannya kepada para sahabat di dalam dakwah, bantuan dalam peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan yang lebih. Yadullah fawqa aydihim, dengan maksud penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Ini Allah menjaga mereka dari, antaranya menjaga daripada sifat nifaq, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum ini, berkaitan dengan 4 peranan itu, supaya dijauhkan daripada sangkaan buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan ayat-ayat selepas ini berkaitan mereka yang tertinggal di Madinah, mereka juga antara orang yang bersangka buruk terhadap Nabi SAW. Baik. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi, siapa yang tidak menyempurnakan janjinya, maka ruginya itu apabila dia tidak menyempurnakan janji, kerana dia hilang nikmat yang besar, iaitu pengukuhan keimanan kita sebutkan tadi, yamunnu alai an hadakum lil iman. Dia mereka hilang rasa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat kesukaran. Mereka hilang rasa penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan peristiwa Hudaibiyah ni adalah ujian kepada Nabi SAW dan juga ujian kepada sahabat. Tapi ujian itu menyebabkan mereka menghargai, maknanya nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mereka rasai rasa bantuan daripada Allah ketika mana mereka dahaga. Nabi SAW maknanya keluarkan panahnya, bahkan mereka boleh minum. Ketika mana mereka ingin berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tak ketika mana diserang hendak, mereka dijaga, tak berlaku apa-apa. Tengok, ingat dalam peristiwa Hudaibiyah sebelum. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita.
Dan ujian ini menyebabkan kita menghargai nikmat kan. Jika mana contoh kalau kita sakit teruk kan, maka kita menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan. Dalam masa yang sama, apabila Allah datangnya ujian, kita lebih rasa dekat untuk memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga lebih rasa ingin berada di dalam penjagaan berbanding waktu kita sihat, kita rasa kita lah jaga diri kita kan. Makan makanan yang kata apa, makan makanan yang sihat apa semua kan. Kita rasa macam kita lebih rasa kita menjaga diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Iaitulah sesiapa yang menyempurnakan, aufa ni maknanya menyempurnakan ikrar ataupun janji taat setianya, bima ahada alaihullah, ini menyempurnakan janji taat setianya, ikrarnya, apa yang telah dijanjikan kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Baik, saya highlightkan perkataan alaihullah di situ kerana kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dalam nahwu kata bahasa Arab, perkataan ala ni, alai, dalam Al-Quran tuan-tuan boleh tengok dalam banyak ayat yang lain, betul, perkataan alai, ha di belakangnya itu, kebanyakan ataupun majoriti ayat-ayatnya adalah alaihi. Sebab kalau ikut tata bahasa memang sepatutnya macam tu kan, alaihi alaihi. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan alaihu. Sebab hu ni merujuk kepada rafa'. Rafa' ni maknanya tinggi, irtifa', sesuatu yang berada tinggi. Jadi nak sebutkan bila mana seseorang menyempurnakan janji taat setianya kepada Allah dan juga Rasul, itu adalah janji yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, irtafa'a. Allah mengangkat dari sudut janji itu kedudukannya hingga kan disebutkan dengan perkataan alaihullah, yang kebiasaannya adalah alaihi, di bawah dengan baris kasrah. Tapi disebabkan ia adalah sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut alaihullah. Dan kita sebutkan tingkatan keimanan pada Allah dan juga Rasul, khususnya bermula dengan beriman dan berikan penghormatan, dan kemudiannya ikrar, maknanya janji taat setia untuk melaksanakan perintah Allah dan juga Rasul. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya sebutkan ayat yang ke-11. Jadi ayat yang ke-11 ni sebenarnya berkaitan dengan mereka yang berada di Madinah. Menariknya, surah Al-Fat ni diturunkan dalam perjalanan ke Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala dah reveal apa alasan orang-orang yang berada di Madinah yang tak ikut serta bersama dengan kamu, apa alasan mereka. Allah kata, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Jadi orang-orang Arab, yakni kaum Badawi yang ketinggalan tidak turut berserta bersama kamu dalam peristiwa Hudaibiyah, mereka ini akan berkata kepada kamu, wahai Muhammad, kami telah dihalangi, maknanya kami telah dipaksa oleh urusan menjaga keselamatan harta benda dan anak-anak isteri kami. Oleh itu, pohonlah ampun kepada Allah untuk kami kerana tak ikut serta bersama dengan kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, mohonlah ampun kepada kami, dan Allah memberi komentar tentang permintaan mereka itu. Sebenarnya mereka ini berkata dengan lidahnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian sebab ketinggalan kamu, maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu?
daripada terkena ataupun menerima sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ditetapkan kamu ditimpa bahaya ataupun beroleh manfaat. Tidak ada sesiapa pun yang akan dapat membantu, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu dan akan membalasnya. Baik. Yang pertama sekali, tadi saya sebut kabar surah Al-Fat ni diturunkan dalam perjalanan balik ke Madinah. Bayangkan Allah dah reveal kan, dah singkapkan apa yang akan disebutkan oleh orang munafik kepada Nabi SAW. Bahkan surah Al-Fat ni dibacakan oleh para sahabat. Seolah-olah para sahabat dah diberitahu berita akan datang ni. Membuktikan keyakinan mereka bertambah dengan turunnya Al-Quran surah Al-Fat itu. Sebabkan apa? Sebab apa yang mereka akan ucapkan kepada Nabi SAW sebiji Allah Subhanahu Wa Taala dah rakam dalam Quran yang diturunkan sebelumnya. Kita boleh bayangkan kita mendapat satu perkara yang tertulis, peristiwa yang akan datang nanti. Bahkan perkara yang akan diucapkan oleh orang yang tak tahu menahu pun tentang penurunan Al-Quran tersebut. Jadi menyebabkan kata ini menunjukkan subhanallah, ini benar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, apa yang mereka akan ucapkan. Ini menarik. Kalau kita tengok sebelum ini, sebelum surah Al-Fat, mungkin ada ramai yang bersama dengan saya sebelum ini surah Al-Fat, kita membincangkan berkaitan dengan surah Al-Munafiqun. Dan surah Al-Munafiqun mereka menyebutkan hal itu terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat beri komentar terhadap sebutan ataupun perkataan mereka, kan, yang mana perkataan mereka itu disebutkan hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana apa yang mereka sebutkan juga di dalam ayat dalam surah Al-Munafiq. Baik. Jadi ayat ini mana disebutkan perkara yang mereka akan sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sayaqulul mukhallafun. Allah telah menyingkap apa yang disebutkan oleh sebahagian Arab sebelum mukmin sampai ke Madinah lagi. Jadi apakah sebab mukhallafun ni dalam bahasa mudah? Dia macam saya sebutkan, dia rasa terpaksa, dia seolah dipaksa untuk tidak turut serta. Dia bukan maknanya dia sebab apa dia perasaan dipaksa tu, seolah-olah dia nak sebutkan alasannya bukan saya yang salah, tetapi apa yang salah, sebab ahli keluarga aku salah, sebab harta aku salah. Jadi menyebabkan mereka menyalahkan orang lain atas perbuatan yang mereka tak lakukan, atas perbuatan yang mereka tinggalkan. Jadi mereka mencari alasan untuk menyalahkan orang lain, sedangkan kesalahan itu adalah atas diri mereka. Dan ini adalah perkara yang biasa berlaku, kan. Seseorang yang mana dia buat satu kesalahan, tapi dia nak menutup kesalahan dia itu, maka dia salahkan orang lain. Itulah orang lain tak bantu saya. Kenapa kalau kamu tak siap kerja ni? Sepatutnya kerja ni patut A ni yang bantu saya, tapi dia tak bantu saya. Sebab tu saya tak siap kerja. Jadi menyebabkan maknanya mereka nak menutup kesalahan mereka sebenar. Bukan mereka nak mengaku salah, tapi mereka nak tutupkan kesalahan. Jadi kenapa saya sebutkan seolah-olah maknanya terpaksa untuk apa penyebab seolah mereka terpaksa untuk tidak turut serta? Maaf, bukan untuk turut serta, untuk tidak turut serta. Jadi ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahawa mereka tak turut serta itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mana menahan mereka daripada untuk pergi kerana nak membersihkan keimanan mereka ini, menunjukkan membersihkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Tak turut serta, maaf, kesilapan ni. Kemudian kenapa mereka terpaksa, seolah-olah dipaksa untuk tidak turut serta? Kerana sebenarnya yang lebih penting yang disebutkan dalam ayat ini adalah syaghalatna amwaluna, ini menunjukkan kepada ketamakan mereka, wa ahluna, dan menunjukkan kepada ketakutan mereka sebenarnya yang menahan untuk mereka untuk turut serta. Baik.
Jadi alasan mereka, kami disibukkan dengan harta dan keluarga mereka agar tidak dipersalahkan. Maknanya bukan salah kami. Kami nak pergi sangat-sangat lah. Biasa kita dengar kan. Kalau janji pun saya nak marilah sangat-sangat ni. Tapi tadi ada anak sakit ke apa. Kalau betul alasan tu tak apalah kan. Tapi nak sebut kan kadang-kadang ada orang supaya dia tak menampakkan dia telah melakukan satu kesilapan ataupun kesalahan, dia mencari alasan-alasan yang lain supaya dapat menutup kesalahan itu. Itu makna kepada khallafun yang mana mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahlu fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi, maka mohonlah ampun kepada kami. Kenapa mereka minta pengampunan daripada Nabi SAW? Adakah mereka benar-benar menginginkan keampunan? Allah kata, Allah beri komentar, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ini sebenarnya bukan nak beriman pun. Mereka bukan nak pengampunan itu pun. Mereka hanya sebutkan pada lidah mereka. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal sedemikian? Kerana kalaulah mereka benar-benar ingin keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau ada peluang untuk pergi umrah, walaupun mungkin agak sukar sikit perjalanannya, tapi berpeluang pergi umrah, sudah tentu kita nak pergi umrah. Sebab apa? Umrah maknanya Nabi SAW sebut tentang umrah ataupun haji yang mabrur diampunkan, ataupun dalam hadis yang lain sebut al-umratu ila umrati, yakni umrah antara dua umrah itu diampunkan dosa di antara keduanya, kan. Jadi kalau betul kamu nakkan pengampunan daripada Allah, kenapa tak ikut Nabi, kan? Jadi fastaghfir lana, mereka minta kepada Nabi diampunkan itu adalah minta mereka secara terbuka supaya Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan mereka, agar mereka itu tidak dicemuh oleh orang lain sebab mereka ketinggalan dalam peristiwa tersebut. Kan? Dia sama bila saya baca ni, yang ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Munafiqun sebelum ini, kan. Kalau kita sebut dalam surah Al-Munafiqun, dalam ayat yang kelima, bila Allah kata wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum, bila dikatakan kepada mereka, ayuh marilah, mohonlah ampun daripada Rasulullah SAW atas kata-kata yang kamu sebutkan kepada baginda, yastaghfir lakum Rasulullah, apa yang mereka buat? Nawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka ni mengalih muka mereka, maaf Abang Izin, maknanya pagi ni agak apa nama, jenis bang sikit, ada kerja-kerja apa nama ni, kalau ada dengar bunyi ni kan, ada kerja-kerja teknikal sikit di sini, maaf. Baik, kembali kepada sikit lagi ayat ini, kita habiskan ayat ini. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun apa? Ketika mana disebutkan, pergilah kamu peluang nak minta ampun daripada Nabi SAW. Mereka kata, kami tak mau. Dengan apa nama? Dengan bahasa tubuh badan yang menunjukkan bahawa mereka tak mau ampunan ataupun minta kepada Nabi SAW. Sebenarnya mereka tak mau minta pun. Tapi kenapa mereka minta juga? Supaya mereka tak dicemuh oleh orang lain. Dah kamu tak pergi, kan? Jadi kalau Nabi SAW minta ampun, mereka ada lesen, kami tak pergi tapi Rasulullah dah minta ampun pada kami. So, kenapa kamu nak cemuh kami? Jadi mereka itu sebenarnya berpura-pura menginginkan keampunan. Tetapi sebenarnya mereka tidak pun menginginkan keampunan tersebut. Kita pun
hairan kadang-kadang, kan? Ada juga orang yang mana tidak inginkan keampunan. Ini bila kita sebutkan terkait dengan Ramadan, kan? Ramadan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ramadan sebagai bulan yang sangat panas. Kan? Ramadan, perkataan Ramadan. Kata para ulama dinamakan dengan Ramadan dan dijadikan ia bulan untuk berpuasa kerana Ramadan itu akan membakar dosa-dosa. Dosa-dosa mereka yang melaksanakan amal ibadah di dalam. Tunjukkan kepada Ramadan ini adalah bulan keampunan. Jadi kita perlu melihat Ramadan ini bulan keampunan dan sesuatu ibadah yang menjurus kepada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan. Semua yang sama, satu makna standard yang sama adalah puasa. Sebab tu Nabi kata, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka setiap orang itu dia dah ada sesuatu perkara yang boleh mendapat ataupun menjemput keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Tapi ada juga maknanya orang yang mana mensia-siakan Ramadan. Walaupun dia berpuasa, tapi puasa itu tidak dapat apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Dia tidak menjaga lisan apabila mana tidak menjaga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh syarak, kan? Jadi menunjukkan sebenarnya dia tidak mahu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tak kata. Walaupun dia tak kata, tapi itu menunjukkan perbuatan. Sebab orang munafik ketika mana dikatakan kepada mereka untuk pergi minta pada Rasulullah SAW, mereka tak berkata, kamu tak mau tak ampun pada Nabi tak. Mereka buat apa? Lawawusakum. Mereka berpaling kepala mereka. Ini mereka buat dengan perbuatan yang menunjukkan bahawa mereka tak mau keampunan. Jadi sama kita dengan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kita dalam bulan Ramadan ini untuk memberikan keampunan. Kalau kita tak bersungguh-sungguh maknanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ibarat bahasa badan kita yang bermalasan dalam Ramadan itu. Ibarat kita tak mau pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut yaquluna bi alsinatihim ma laysa fihim. Mereka ini berkata-kata dengan lidah mereka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan lidah? Sebab dalam ayat lain Allah kata bi afwahihim. Ini dengan mulut mereka. Fam, afwah. Jadi yaquluna bi alsinatihim. Kalau ayat-ayat yang menyebutkan tentang bi alsinah lisan ini menunjukkan bahawa mereka ni adalah orang yang pandai memberi alasan. Mereka ni pandai minta ampun kepada Nabi SAW. Tapi bukan nakkan keampunan. Tapi disebabkan mereka tak mau dicemuh oleh orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga tentang orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kamu melihat mereka itu, kamu akan rasa kagum dengan jasad tubuh badan mereka, dengan perwatakan mereka, dengan kefasihan lidah mereka. Tapi lidah mereka itu mengucapkan sesuatu ma laisa fihim. Yang mana lidah mereka itu pandai berbicara, tapi bicara mereka itu adalah untuk menutup bicara hati mereka yang sebenar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya. Ini kita akhiri ayat ini. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Ini tidak ada sesiapa yang mampu menahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa jika Allah menurunkan keputusan dan ketetapannya terhadap kamu. Maknanya Nabi SAW tidak boleh mengampun pada kamu. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan keputusan dan ketetapan. Nanti kita akan tengok dalam ayat ayat 15, ayat 16, ini Allah turunkan keputusannya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan apa? Tangguhkan permohonan ampun kepada mereka kerana bukan sebenarnya yang mereka mahukan keampunan itu. Tetapi katakanlah tunggulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada memberi kemudaratan ataupun memberikan manfaat kepada kamu. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kemudaratan? In arada bikum darra. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mudarat kepada hamba-Nya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan mudarat kerana mereka
orang munafik ni menganggap menyertai peristiwa ekspedisi Hudaibiyah itu adalah kemudaratan. Walhal kemudaratannya adalah apabila tidak ikut serta. Jadi Allah kata Allah menginginkan jika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kemudaratan, yang sebenarnya yang mereka sangka itu adalah mudarat. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala inginkan mudarat, bahkan Allah inginkan perkara yang baik, yang bermanfaat. Tetapi disebabkan pilihan mereka untuk tidak ikut serta, kerana pada pemikiran mereka mengikut serta Nabi SAW dalam Hudaibiyah itu mudarat. Dia ada walhal, maknanya kemudaratan apabila mereka tidak ikut serta. Sebaliknya merasai manfaat apabila mereka ikut serta. Bal kana Allahu bima ta'malun khabir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui ini perbuatan-perbuatan yang mereka rencanakan dan apa yang mereka sangkakan. Apakah yang mereka sangkakan? Yang kita akan sebutkan pada ayat seterusnya, iaitulah mereka sangkakan. Saya sebutkan sedikit supaya kita dapat gambarannya. Mereka sangkakan bal zanantum an lan yanqalibar rasulu ila ahlihim abada. Iaitulah kamu menyangka bahawa Rasulullah dan juga orang-orang beriman yang pergi berperang akan binasa semuanya dan tidak akan kembali. Maknanya pada permulaannya mereka menyangka, oh, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendetailkan ayat-ayat yang mereka katakan tadi. Zanni nabillahi zanna saw alaihim dairatus saw. Kan Allah mendetailkan, yakni apa yang mereka sangkakan itu, iaitulah sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tak akan membantu Rasul dan orang beriman dalam peristiwa ini. Dan kemudiannya wazuyyina dzalika fi qulubikum. Jadi menyebabkan syaitan mencantikkan dan merasakan, oh bagus juga. Mula-mula mereka rasa sangka bahawa Rasul dan orang mukmin ni takkan balik. Tapi lama-lama bila idea tu dah berkembang, kalau Rasul dan juga mukmin ni tak balik, bagus juga. Sebab apa? Sebab mereka nanti akan mendapatkan di Madinah. Ya, kalau mati Rasulullah dan juga orang beriman mati, dah tak adalah orang yang beriman di Madinah. Jadi mereka dapat balik kedudukan mereka. Dan itulah sangkaan buruk mereka yang kita akan uh, lanjutkan perbahasannya pada datang, insya-Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim walakum. Apa yang baik datang kepada Allah SWT. Pada episod ini saya mohon maaf sekali lagi atas lain yang baik pada pagi ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz.